Everyone had a good break. I had a slice of bread. I think it should be enough. Yes. Okay, kita tunggu sebentar. Okay, Assalamualaikum and good afternoon again. Jam telah menunjukkan pukul 12 tepat. So, sesi kita akan bersambung dengan slot ketiga. So, ladap 4 siri 1 kita diteruskan dengan mempersilakan seorang lagi guru hebat STO, penceramah kita yang ketiga, Cikgu Si Hazmi binti Omar yang comel, yang akan berkongsi ilmu tentang tools Canva. Dipersilakan Cikgu Si Hazmi. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum semua. Okey, untuk slot Canva, okey kita cuba buat secara santai sahaja sebab saya percaya ramai dah cikgu-cikgu STO yang dah mahir menggunakan Canva. Okey, yang dah ramai dah boleh menjadi fesi sebenarnya. Okey, Canva ni sebenarnya menarik tentang Canva ni, okey, dia merupakan salah satu medium untuk cikgu-cikgu mereka apa orang kata poster, banner, nak buat cover buku program ke, nak buat cover backdrop ke. Okay, ini Canva ni satu platform yang orang kata user friendly lah sebab dia dah ada template yang dah siap. Okay, kadang-kadang kita tak ada idea nak cari, kita boleh ambil je mana-mana template yang dah ada dalam Canva. Okay, dan cikgu juga boleh guna Canva ini untuk PDPR dan juga PDPC di mana sebenarnya dah banyak murid-murid kita yang memang dah mahir menggunakan Canva, okey, untuk buat presentation ataupun cikgu nak buat infografik, okey. Semuanya ada dalam Canva dan yang menariknya memang kita menggunakan email MOE, kita dah dapat account premium. Okey, dia tak ada limited penggunaan tools dalam Canva tu. Kalau cikgu guna email personal, cikgu akan ada masalah dari segi cikgu tak boleh nak guna ke semua benda yang ada. Okay, sebab kita kena beli. Kita kena melanggani akaun Canva tu yang bukannya murah ya cikgu. Untuk 1 tahun tak silap saya dalam 100 lebih kot kalau kita guna email personal. Okay, dan kita dah jimat 100 lebih tu bila kita menggunakan email MOE. Okey, saya share dulu dengan cikgu. Maaflah kalau saya cakap ni ada keluar slang-slang bahasa benda. Paham. Tidak boleh lari ya. Okay, kita buat santai-santai. Maaf ya jika ada banyak lah. Cikgu tak faham, cikgu tanya je. Okay. Guna bahasa Kelantan pun boleh lah. Bahasa Kelantan je lah ya. Okey, kejap. Saya share dulu. Cikgu Dewi bersungguh-sungguh. Nampak gaya lepas ni JKMP bahasa ni boleh bagilah pula untuk cikgu-cikgu bahasa dia. Nampak mantap. Okey, untuk Canva kalau kita masuk menggunakan portal MOE, cikgu boleh dapatkan aplikasi Canva tu di bahagian aplikasi lah. Okey, cikgu klik sahaja Canva di sini. So dia akan pergi kepada home Canva cikgu. Okay, di mana cikgu automatik dah sign in sini dengan email MOE. Okay, so ini adalah persekitaran dalam Canva. Okay, di mana cikgu tengok ada banyak yang Canva sediakan pada kita. Antaranya kita ada boleh buat presentation, kita boleh buat Instagram post, poster, kita boleh reka logo. Okay, banyaklah flyer. Okay, video, Instagram story, macam-macam lah untuk invitation card, brochure. Okay, di sini orang kata semua ada. Okay, so kalau design cikgu yang cikgu dah buat, cikgu dah pilih dan cikgu pernah buat design, semua design cikgu akan masuk di dalam all your design. Okay, di sinilah maksudnya. Okay, ni contoh yang saya ada yang tak seberapa, saya pun tak banyak lagi buat. Okay, tak sempat sebenarnya. Okay, so
Satu lagi, kalau kita menggunakan email MOE, cikgu tengok di bahagian bawah ni, dia ada topik ijazah ni. Okey, topik ijazah ni sebenarnya dia boleh link dengan kita punya Google Classroom. Okey, cikgu klik pada topik email ijazah ni, sebenarnya dia ada, cikgu boleh add class, add folder dalam ni. Sebab ini terus kepada email MOE kita. Okay, people ni cikgu boleh invite Google Classroom cikgu lah. Kalau cikgu dah ada Google Classroom boleh di sini. Tapi untuk yang ni cikgu boleh explore lah. Sebenarnya tak payah pun sebab dia dah ada butang untuk cikgu klik. Okay, tapi hari ni saya nak share dengan cikgu untuk membuat bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan interaktif lah. Okay, so kita pecahkan kepada dua, iaitu satu saya nak tunjuk cara untuk buat poster, satu lagi untuk presentation. Presentation ni kita ada dua, sama ada cikgu presentation ni sama ada, dia lebih kurang macam PowerPoint lah. Okay, bentuk PowerPoint tapi cikgu boleh juga guna macam PDAC tu, tapi limited lah dia punya apa orang kata, komunikasi tu limited, tapi cikgu boleh guna juga. Okay, dan ada satu cara lagi, cikgu boleh buat presentation yang cikgu record untuk diberikan secara offline, ataupun cikgu boleh bagi tahu dekat murid cikgu macam cikgu nak buat presentation. Contoh macam saya subjek geografi, nanti saya nak buat kajian lapangan. So bila saya buat kajian lapangan, ada bahagian di mana budak kena present. Okay, dia kena present hasil kajian lapangan dia. So saya nak dia orang hasilkan presentation tu sebab PKP ni kita tak boleh nak buat semua secara online. Okay, saya ada hampir 3 kelas mengajar yang budaknya hampir 90 lebih. So saya tak boleh nak buat secara online sebab dia akan ambil masa. So kita boleh minta budak buat secara offline, hantar video presentation dia tu kepada kita lah melalui email ataupun Google Classroom. Kita boleh tengok untuk markah 10. Okay, so untuk mula-mula ni saya tunjuk dulu untuk presentation dulu pada cikgu. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh kan? Boleh. Boleh. Kita klik pada presentation. Okay, so bila cikgu klik pada presentation, dia akan masukkan bentuk template begini. So sebenarnya di bahagian template ni, ada banyak template yang cikgu boleh pilih untuk cikgu buat PowerPoint cikgu. Okay, so kalau cikgu nak guna untuk education, cikgu just tarik je education. Okay, so dah ada keluar banyak lah template-template yang cantik. Okay, so cikgu boleh pilih lah. Cikgu boleh tengok satu persatu bagaimana rupa dia. So sama ada cikgu boleh apply terus 18 pages yang dia dah ada ni, design yang dia dah ada 18 pages ni, cikgu dah boleh masukkan terus ke dalam cikgu punya template di bahagian tepi ni lah. Contoh saya ambil English lesson lah. Okay, contoh saya nak ambil yang ni, saya apply je dulu ke semua 18 pages ini ke dalam template ni. Min, Canva tu 18 pages sahaja Boleh tambah lagi ke tak? Boleh, Oh, tak ada tambah. masalah. Okay. Ni template yang dia dah buat ready made, tapi yang ready made ni dia nak memudahkan kita nak menjimatkan masa lah supaya cikgu tak ada banyak masa nak kena spend masa nak kena design, letak satu-satu. Sebab setiap benda yang ada pada template ni dia add satu persatu cikgu. So kalau cikgu nak buang tak ada masalah. Okay, cikgu tak nak ada bintang ni, crowded kan. Cikgu nak letak benda lain, boleh. Cikgu boleh buang je. Cikgu klik, tekan je tong sampah ni. Okay, ni contoh lah. So untuk ni cikgu boleh edit. Klik saja English lesson. Cikgu klik, cikgu boleh klik, letak saja nama apa. Contoh tajuk cikgu apa, topik lah. Okay, daripada cikgu mana. So cikgu klik lah tu. Okay, so satu lagi, once cikgu dah buka cikgu punya template ni, cikgu dah pilih template, dia akan automatically save di home cikgu. Okay, kononnya cikgu tiba-tiba internet tak ada, terkeluar kan. Don't worry cikgu. Cikgu tak sempat nak save, cikgu kata alah tak sempat nak save, tak apa. Cikgu pergi je dekat home.
dia akan ada di bahagian design. Sebab cikgu keluar je daripada template tu, dia akan automatically save di design cikgu. Nampak dia generate. Tapi tak ada title. So title ni cikgu jangan risau. Cikgu boleh edit. Nampak butang pensel ni? Okey, cikgu tulis je. Tajuk topik apa cikgu nak ajar. Okey, contoh saya buat ladak. Okey. So satu lagi design cikgu ni tak terhad. Banyak mana pun cikgu boleh design. Katakan esok cikgu dah tak nak guna kan. Serabut lah ada dekat design aku benda ni. Boleh je buang. Cikgu nampak klik butang 3 ni. Dia akan ada butang 3 titik straight yang warna kotak purple ni. Cikgu klik move to trash. Okay. Cikgu boleh move to trash. Katakan design cikgu tak sempat siap. Cikgu klik saja. Dia akan masuk pada template di mana cikgu tinggalkan. Sampai mana dah cikgu edit. Okay, sebab dia automatically save. Dia tak sama macam PowerPoint lah. Okay, so sini ni selamat untuk cikgu buat. Okay, so cikgu boleh pergi page kedua. Katakan page kedua ni cikgu tak nak guna. Tak nak ada dalam cikgu punya orang kata dalam slide cikgu lah. So pergi je butang tong sampah ni delete page. So dia akan buang. Okay. So kita pun edit di sini pula. Cikgu boleh tulislah apa cikgu nak buat. Tulisan ini juga cikgu boleh ubah. Katakan cikgu rasa tak sesuai lah tulisan ni. Cikgu boleh ubah tulisan ini menggunakan font yang pelbagai di ruangan font lah. Cikgu boleh tengok kat sini ada banyak. Dan bahagian font ni kalau cikgu nampak dia ada butang gambar macam mahkota ni kan. Kalau cikgu guna email personal, ini premium. Cikgu tak boleh guna. Sebab cikgu kena beli akaun premium. Tapi dalam MOE, kita dapat. Tak ada masalah. Semua font cikgu boleh akses. Okay, tak adalah limited kata alah font ni tak boleh guna, nak kena beli. Tak apa, tak ada. Sebab semua font yang ada dalam template Canva, cikgu boleh guna. Cikgu boleh gunalah. So cikgu boleh ubah nak guna tulisan macam mana. Okay, tak ada masalah lah. Dari segi size, cikgu boleh ubah. Okay, cikgu nak guna 25. Cikgu boleh ubah di sini. Okay, dan untuk font, cikgu boleh tukar color. Sama macam PowerPoint lah, tukar color. Nak guna color merah ke. Okay, so dia akan berubah warna lah. Okay, so cikgu nak nampak macam olah kosongnya tulisan ni. Color merah je, tak ada ke shadow-shadow, outline sikit. Boleh cikgu. Okay, cikgu pergi pada effect. Okay, pada effect. Okay, cikgu pilih sini ada shadow. Okay, shadow ni cikgu boleh pilih warna dia. Nak shadow, tak naklah warna merah juga. Okay, kita nak buat shadow warna hitam. Okay, so pilih warna hitam. Okay, besar mana shadow tu? Okay, cikgu boleh main kat sini. Boleh ubah di sini. Okay, nampak? Cikgu saya besarkan sikit. Okay, so cikgu boleh tengok efek untuk shadow. Mana dah pergi ni? Sekejap nah. Okay. Dia kena kecilkan sikit nah. So cikgu boleh ubah lah, cikgu nak letak macam tulisan macam ni ke, intensity ni nak tambah kepekatan kat belakang ke. Okay, ada macam-macam kat sini kita boleh ubah. Okay, cikgu nak buat bentuk curve ke sikit, boleh. Okay, wah dahsyatnya curve ni kan, cikgu boleh ubah curve ni, tak ada masalah. Main kat sini. So dia akan flatkan sikit curve cikgu. Okay, ini untuk bahagian tulisan lah. Okay, bahagian tulisan kalau cikgu nak guna. Okay, so untuk move dia masuk ke dalam, cikgu move, cikgu akan nampak kotak sepatutnya. Cikgu drag je masuk ke dalam. Okay, so katakan ni bertindih, cikgu boleh ubah ni. Okay, katakan cikgu kata, nak tambah lah, nak tambah info, nak tambah grafik dekat muka surat ni, kosong sangat. Cikgu boleh gunakan gambar-gambar tools yang dah ada di bahagian elements ni. Okay,
Contohnya macam cikgu nak masukkan background. Okey, dia ada bahagian background. Ataupun cikgu nak masukkan gambar cikgu. Okey, kita boleh guna frame. Okey. Kemudian cikgu klik dalam ni. Okey. Cikgu nampak tak yang bentuk awan-awan ni? Sini kita boleh masukkan gambar. So caranya cikgu pergi pada upload. Okey, upload. Upload ni fungsinya cikgu boleh masukkan fotos daripada luar. Bukan yang ada dalam Canva. So cikgu pilih upload media. Okey, di bahagian upload ni cikgu boleh ambil mana-mana fotos daripada sama ada daripada laptop cikgu boleh guna device, daripada Facebook boleh, daripada Google Drive boleh, daripada Instagram pun boleh. Ataupun Dropbox, mana-mana. So cikgu boleh pilih di sini, kemudian cikgu upload lah, tekan butang upload dan semua gambar yang cikgu dah upload dia akan ada di bahagian bawah library ni. Okay, so katakan library ni cikgu tak nak guna, ada yang cikgu tak nak guna, cikgu boleh delete, tak ada masalah. Boleh pergi pada trash kalau dah penuh. Okay, contoh nak masukkan gambar, cikgu masuk je dalam ni, dia automatik akan tukarkan frame ini dengan gambar cikgu. Dan gambar ni kita boleh kecilkan atau besarkan lah. Okay, kalau cikgu nak kecilkan besar gambar boleh. Ini kalau nak letak frame yang bergambar. Boleh cikgu? Ada soalan tak? Laju sangat saya pergi ni. Okey. Okey. Dah laju tapi sebab RAM-nya 4 je. Tak apa. RAM 4 ke 8 ke semua pandai lepas ni. Aduh. Okay. Lepas ni upgrade So katakan, okey gambar ni, alah tulisan ni tak nampak tapi cikgu nak guna saiz gambar besar ni kan. Cikgu boleh guna position. Position. Tengok cakap bahasa Inggeris pun dah slang kelantam. Maaf ya. Teacher Faniza gelak. Marah dia. Teacher Faniza gelak. Kita boleh pergi kepada backward. Kita letak backward lah. Nak letak backward ke maksudnya tulisan itu ke hadapan. Okay. So gambar ni ke belakang sikit. So cikgu kena mainkan di sini. Okay, contoh gambar ni cikgu nak letak filter. Nak bagi gambar nampak klasik. Cikgu letaklah colour hitam sikit. Cikgu nak bagi nampak cantik, epic. Letak epic sikit. Okay, filter ni nak bagi efek sikit pada gambar kita. Okay, intensity ni dia nak tambah kecerahan lah. Nak bagi gelap ke, nak bagi cerah ke. Kontra lah orang panggil. Okay, next kalau nak adjust. Okay, adjust ni dari segi brightness. Okay, kita nak buat bagi nampak satu rate dia tinggi sikit. Bagi nampak macam cantiknya kita macam tu. Padahal rupanya tak cantik mana kan. So bolehlah main di sini. Bahagian adjust. Okay. Contoh satu lagi cikgu nak masukkan cikgu ada gambar. Okay. Contoh saya guna gambar ni. Saya drag masuk sini. Allah gambar ni background belakang dia ada kotak-kotak kan. So kalau cikgu sebelum ni kita biasa guna remove background tapi dalam Canva cikgu tak payah guna apps tu. Okey, cikgu klik pada gambar ini, pergi pada effect. Pergi pada effect, cikgu nampak background remover. Klik saja pada background remover, dia akan tolong cikgu remove background tersebut. Okey, so cikgu akan dapat gambar yang dah tak ada background. Okey, di mana kalau dalam Canva yang kita guna akaun personal, cikgu tak akan dapat akses pada background remover ni. Okey, untuk free account tak dapat. So saya kata kita ni beruntung. Bawah education punya Canva kita dapat semua premium. Okey, ni cara cikgu nak remove lah. So cikgu boleh letaklah mana-mana. Okey, ini untuk remove background. Okey. So next kita tengok macam mana cikgu nak cari elemen. Elemen ni maksudnya cikgu boleh guna elemen ataupun gambar-gambar yang ada dalam ni nak masukkan dalam slide. Okey. Contohnya, biasa grafik lah. Dalam grafik ni ada banyak. Okey, cikgu suka nak letak cactus. Drag je cactus ni. Nak letak mana-mana. Cikgu boleh tambahlah slide pula dah. Tambah cactus. Okey.
nak letak dekat belakang garisan biru ni. Okey, mainkan dia. Letak, send, backward. Okey, nampaklah separuh. Tu contoh. Okey, so sebenarnya template untuk slide cikgu ni, cikgu boleh create. Okey, cikgu boleh create banyak-banyak. Tinggal cikgu nak masukkan konten sahaja. Maksudnya cikgu buat je template tu siap. Okey, kemudian cikgu masukkan konten dia. Nak masukkan bahan apa sahaja. Sebab kalau template dah ada, dia akan save di bahagian design kita tadi. Okey, di bahagian luar ni. Home, your design. Dia akan masuk dekat sini. Okey. Macam saya ada juga buat sikit template untuk saya guna dalam PowerPoint ke apa. Saya dah buat siap-siap. So nanti saya save sebagai picture, saya drag je masuk dalam PowerPoint. Okey. Ni kalau kita dah buat lah. So cikgu boleh design lah template cikgu nak buat macam mana. Okey. Gambar ni kita boleh letak efek animation pun boleh. Dia ada banyak sebenarnya cikgu boleh orang kata explore lah. Okey. Ni untuk PowerPoint. Okey. So kalau untuk PowerPoint, sebelum ni cikgu Ustazah Mariam, cikgu Rashidah bagi tahu cara untuk komunikasi guna presentation kita supaya kita ni tak syok sendiri mengajar. Kita guna PDX kan. Okey. Kalau untuk ni saya tunjuk bila cikgu dah siap presentation cikgu dah siap template dah cantik kan. Cikgu nak masuk mengajar. Okey, cikgu nampak butang 3 kat sini. 1, 2, 3. Okey. Dia ada 2 benda kita boleh buat kalau cikgu pilih presentation. Ada 2. Cikgu boleh pilih present, cikgu boleh present and record. So kita tengok dulu present. So okey, cikgu klik present. So cikgu share presentation cikgu ini dengan budak. Okey, di bahagian bawah ni cikgu nampak ada 3. Di sebelah kanan bahagian bawah ada 3 benda. Okey. Satu dia buat Canva live. Okey. Satu lagi magic shortcut. Okey, so waktu cikgu tengah-tengah present ni, okey, cikgu boleh guna magic shortcut ni. Magic shortcut ni contoh kalau macam timer. Okey, timer cikgu keluarkan satu soalan dekat presentation cikgu ni nak budak jawab. Cikgu boleh pasang timer. Katakan dalam masa 1 minit, okey, saya bagi masa untuk kamu cari jawapan sebelum kita bincang. Cikgu pasang timer so budak tahu masa itu bergerak. Okey, ini untuk timer. Okey, kalau tak nak guna pangkah je lah. Okey. Kenapa tak padam? Okey. Ataupun Cikgu Min nak tanya. Ya. Masa cikgu tengah present contohnya bagi timer tu tadi kan. Ada budak dia nampak apa yang cikgu tayangkan Ya. Mana kalau masa yang dia keluar 59 saat yang bergerak tu budak nampak juga? Nampak. Ya, nampak. Okey, ataupun cikgu sini ada soalan kan, kat sini cikgu buat soalan. Okey. Ataupun cikgu tengah-tengah present, cikgu nak tanya soalan secara verbal lah. Okey, cikgu nak tanya on the dot macam tu. Cikgu boleh blurkan presentation cikgu supaya dia orang tak nampak jawapan tu ataupun nampak slide yang belakang tu cikgu tanya. So dia tak tahu lah jawapan, dia tak boleh tengok lah jawapan kat belakang ni. Okey, ini blur. Ataupun cikgu tiba-tiba tengah mengajar bising lah pula. Okey, boleh guna simbol quiet. Suruh minta dia senyap. Okey. Ataupun tiba-tiba cikgu bagi soalan, budak boleh jawab. Bagilah drum roll. Ada bunyi patutnya tapi tak bunyi lah pula. Okey, ini drum roll. Ataupun nak keluarkan bubble. Ni antara benda-benda cikgu boleh gunalah. Magic shortcut nama dia. Okey, ataupun waktu cikgu tengah buat presentation ni, cikgu nak buat macam soalan yang budak boleh jawab secara live. Cikgu pergi pada klik pada Canva live ni. Okey, so cikgu kena buat start new session. Klik pada start new session. Kena minta budak masuk sini. Canva.live, kemudian masukkan kod 101932. Cuba cikgu masukkan. Nanti dekat cikgu present ni,
Ataupun cikgu boleh copy invitation ni pada join ni lah, pada Google Meet. Min, maknanya kan Canva ni, awak sebut tak pandai. Canva ni ialah macam slide yang interaktif jugalah. Ya, interaktif, cuma masa untuk kita buat design dia tu tak banyak sebab dia dah ada banyak template dalam tu. Okey. Pilih je ya. Tapi untuk Kak Nur yang katakanlah zaman Tengku Kudin, zaman batu ni, tak mau, tak payah interaktif semua, memang nak present saja tu, tak panjang ceritanya sangat lah. Comel-comel gitu je. Ni ada dah cikgu yang masuk tapi dia akan keluar apa orang sebut ni, seksanya nak sebut anonymous ke apa ni. Okay, so dia keluar benda ni sebab cikgu tak masukkan nama. Sepatutnya sebelum tu cikgu masukkan nama, macam cikgu Nik, macam cikgu Akmal, dia masukkan nama. Okay, so dekat sini mungkin cikgu boleh buat satu sesi soal jawab ke, cikgu nak dia orang type jawapan ke, cikgu boleh guna live lah. Maksudnya waktu present di sini dan keluar cikgu boleh berbincang di sini. Sesi perbincangan boleh buat di sini. Itu salah satu cara untuk cikgu guna live Canva. Okay, once cikgu tak nak guna, cikgu tekan end sahaja. Okay, ataupun cikgu nak teruskan pada slide yang berikutnya, tak nak budak terganggu duk baca chat kawan-kawan dia ni, kita hide pun boleh. Okay, ini cara senang lah kalau cikgu nak buat sesi perbincangan secara orang kata on the dot. Okay, so saya end dulu ya. Okay, itu antara Cikgu Min, tapi maksudnya yang untuk student dia boleh nampak chat dia je lah kan dekat skrin dia, betul? Yang rasanya kawan-kawan dia hantar tadi tak dapat tengok. Rasanya kalau dia tengok presentation kita, dia nampak. Maksudnya dia kena tengok di skrin cikgu lah. Maksudnya di skrin murid ni dia kena chat kita je. Dia kena tengok di skrin cikgu lah. Okay. Thank you. Alright. Okay, itu untuk present biasa. Untuk cikgu guna dalam kelas online lah. Okay, katakan PDPR online waktu guna Gmeet. Katakan tiba-tiba cikgu ada khusus tapi cikgu nak on kelas cikgu secara offline ataupun sesi tutorial. Cikgu boleh buat record. Maksudnya cikgu guna present and record. Dia ada satu sini, present and record. So dia akan bawa cikgu kepada recording studio. Okay, so dia dalam ni sebelum masuk record dia akan tunjuk dulu gambar webcam. Okay, gambar webcam cikgu lah. So start recording. So cikgu dia akan buat start recording. Okay, so dia akan record. Gambar cikgu nanti akan keluar bersama dengan slide. Okay, katakan cikgu nak buat recording ni. Okay, tapi cikgu cikgu tak boleh nak buat secara spontan. Cikgu nak kena ada skrip bagi setiap slide tu kan. Cikgu boleh tambah note. Cara nak tambah note, okay. Ni cikgu discard lah sebab saya tak nak guna. Boleh. Okay, katakan tak jadi, cikgu pergi balik dekat slide ni. Sebelum nak present and record, cikgu boleh tambah note. Nampak butang note tu, presenter note. Okay, so cikgu boleh buat note sini. Assalamualaikum. Bagi saya yang tak pandai nak spontan macam cikgu Nur Raihan tu, saya kena buat skrip lah. So saya boleh buat skrip saya kat sini. So bila cikgu dah ada skrip, bila cikgu present, notes ni akan keluar. Okay, contohnya macam ni. Bila cikgu buat present and record, okay, dia akan keluar note. So cikgu boleh baca note cikgu. Bagi setiap slide lah. Habis slide pertama, cikgu tukar pada slide kedua, dia akan keluar notes yang kedua. Okay, so setiap slide ni cikgu boleh buat skrip cikgu. In case kalau cikgu terlupa lah. Okay, so bila dah siap, cikgu boleh klik end recording. Okay, so nanti cikgu kena tunggu sini sampai habis.
dia akan automatically save dalam cikgu punya design. Okay, kalau cikgu tak nak, cikgu nak edit lagi, cikgu klik cancel and discard. Okay, discard. Okay, back to editing. So edit balik semua. Okay, so bila cikgu dah siap, cikgu boleh download dia sebagai MP4. Saya tunjuk satu video lah. Ni video yang Fiky buat taklimat dulu. Dia guna Canva record tu lah, present and record. So dia akan keluar macam ni lah cikgu. Macam mana nak play ni? So dia akan keluar gambar cikgu di bahagian ujung tu. Okay, bahagian ujung sebelah kiri tu. Saya Muhammad Afiq. So dia akan keluar lah. Penyelaras satu murid satu sukan. Kalau cikgu nak bagi untuk taklimat ke apa ke, okay, secara offline boleh. Okay, so cikgu save sebagai bentuk MP4. So dia setiap ni dia akan terang lah. Itu sebab saya kata kalau cikgu nak suruh budak buat presentation macam kajian lapangan ke untuk subjek sejarah geografi, presentation diorang, cikgu boleh minta dia gunakan present and record. Okay, sebab kita tak tahu bersemuka bila. So salah satu cara kita nak ambil markah bahagian presentation dia, boleh minta dia hantar email menggunakan present and record. Sebab dia secara individu kan. Okay, itu salah satu cara lah. Okay, itu kalau kita nak guna untuk presentation. Okay, untuk presentation ada soalan tak sebelum kita cuba buat untuk benda lain? Ada nak tanya apa-apa? Assalamualaikum Cikgu Min. Salam. Nak tanya, untuk Canva ni kita boleh annotate ke? Maksudnya? Boleh tak kita conteng-conteng pada kita punya slide? Oh, slide. Tak boleh. Okay, alright. Okay, thank you. Tapi Canva ni kalau design, kalau cikgu nak buat design dia ke apa, cikgu tak payah risau. Cikgu tak payah guna laptop pun boleh. Cikgu boleh download Canva, aplikasi Canva ni dalam telefon dan juga tablet lah bagi yang ada tablet. Okay, dan cikgu sign in with Google dan gunakan email MOE cikgu supaya cikgu dapat akses kepada premium. Guna email MOE di telefon dan juga tablet. So cikgu boleh buat semua benda tu secara on the go di mana-mana sahaja. Kalau tak ada laptop pun boleh. Okay, sebab dia punya paparan dalam tablet dan juga laptop sama. Okay, tak ada dia benda yang sama. Akan dapat benda yang sama juga. Cikgu Min, ya? Maksudnya kalau macam Cikgu Su tadi kata kalau kita nak conteng-conteng dekat kita punya bahan Canva tu, kita kena download dululah kan? Ya, kena download. Yes. Dia boleh download sebagai PowerPoint, boleh. Min, baru nak tanya benda sama macam Fatimah je, perasan macam sama taraf dia tu. Ya. Nak contoh ataupun nak simpan, kita boleh download ataupun kalau yang dia tulis yang share bawah tu, share Microsoft PowerPoint tu pun boleh juga kot. Boleh. Cikgu boleh share, nak share dengan siapa-siapa. Katakan cikgu nak share dalam panitia cikgu nak buat, cikgu nak kongsi slide kan. Cikgu boleh klik dekat bahagian share ni, masukkan email, okay. Lepas tu share link tu untuk edit ke, untuk view ke, ataupun dia boleh guna sebagai template sahaja. Kalau edit ni maksudnya dia boleh edit content dalam ni. Kalau template dia boleh guna sebagai template je lah, dia boleh ambil sebagai design dia sahaja. Kalau view, dia view sahaja. Okay, so satu lagi lupa pula saya nak cerita. Dalam Canva ni kita boleh buat satu team. Cikgu boleh tambah team cikgu. Maksudnya cikgu boleh add person lain dalam Canva cikgu. Macam saya ni, saya masukkan juga email personal saya. Sebab sebelum ni saya ada banyak buat di email personal. So saya jadikan email personal saya ni team kepada email MOE saya. Okay, nak klik mana nak jadi team tu? Share link ke? Add person. Oh. Cikgu kena add. Ni cikgu kena pergi sini sekejap Mana ada saya buat? Cikgu kena share person dia dulu. Lupalah pula. Minta maaf sekejap no. Cik, macam soalan tu. Tak apa Min. Aku bukannya pandai apa.
Dia ada perkataan sini, dia pergi dekat account, nanti kita boleh masuk dia punya sini, dekat sini rasanya. Tak apa. Aduh. Ah. Aku sebenarnya aku sini bening kat dia. Tak payah, tak apa. Ni manage team. Manage team. Oh. Okay, manage team ni. Kita boleh tambah kat sini lah. Okay. Manage team. Satu lagi dia ada ayat add person. Dekat share ke add person macam tu boleh juga untuk tambah team kita. Okay. Kak Min, nak tanya. Ya. Saya kan ada Canva tapi Canva tu tak guna MOE. Maksudnya gini, kita add team tu lah maksudnya Yes. Apa yang kita buat dekat Canva bukan MOE tu akan dapat juga dekat MOE Yang tu kita kena share juga team ni. Maksudnya kita boleh access pada dua selalu. Maksudnya kita boleh switch. Kita nak team mana. Untuk account kita lah. Ni Kak Min masuk Kak Min punya personal lah. Personal pun ada. Ni yang personal. Contoh. Kita boleh pilih. Kalau dalam team ni dia akan share design yang kita share dengan team kita di sini. Ni maksudnya Kak Min tak share design Kak Min dengan MOE lagi lah. So kalau kita nak share design tu kita kena share dengan email tu. So nanti dia akan keluar dekat sini. Yang mana kita share. Kak Min, sorry nak tanya lagi. Once kita dah share contohnya daripada personal pergi ke MOE, jadi dekat MOE tu kita boleh edit jugalah kan yang kat personal tu kan? Boleh boleh jika Tia buat situ share link dengan edit, bukan view. Kena share sebagai edit. Okay. So kalau kita cikgu nak buat, katakan cikgu terlibat dengan AJK background, cikgu boleh letaklah team cikgu dekat sini. So once cikgu dah letak team, cikgu kena pergi pada bahagian team tu. Okay, contoh pergi pada team ni. Dekat sini cikgu kena create dulu. Create satu background. Okay, so nanti dalam all your design ni dia akan yang mana cikgu buat dengan team cikgu akan keluar kat sini lah. Okay. Dia boleh invite member tu Min yang belah kiri. Invite member. Mana? Belah kiri. Kiri bawah. Ni invite member. Ada invite member. Astagfirullahalazim. Saya macam ni lah kalut sikit. Bila dengar orang ramai-ramai jadi kalut lah. Okay. So, jangan kalut. Dia cikgu klik create a design. So cikgu pilih cikgu nak buat apa. Okay, background ke, nak buat flyer ke, nak buat brochure ke. Pilih di sini dan tim cikgu akan dapat benda yang sama. So semua orang hanya edit di satu template. Kita boleh buat pembahagian tugas kat sini lah. Dekat design yang cikgu bersama tim cikgu. Okay, boleh? Boleh? Boleh tak ni? Risaunya saya. Boleh Min, nanti kita team satu. Okay. Next, saya nak tunjuk bagaimana kalau cikgu nak buat backdrop untuk mana-mana majlis ataupun cikgu nak buat poster ke. Okay, satu kelebihan Canva, kita boleh custom size. Cikgu nampak tak custom size? Contoh cikgu tak nak guna template yang ada dalam Canva. Okay, cikgu nak buat untuk PowerPoint, backdrop PowerPoint. Cikgu dah tahu dia punya size slide, cikgu boleh klik pada custom size. Sama juga macam cikgu nak buat banner untuk web ke, untuk YouTube thumbnail ke. Okay, kita dah tahu size dia berapa. Cikgu klik pada custom size. Di bahagian hujung ni adalah unit untuk size template yang kita nak buat. Kalau PX ni maksudnya pixel. Okay, so kita boleh pilih sama ada dalam inci, mm atau cm. Okay, kalau macam size A4, cikgu dah tahu size A4 dia berapa. Cikgu klik je masuk width dengan ketinggian dia berapa. Okay, so kalau macam contoh cikgu nak buat banner, saya ambil satu contoh lah, banner sekolah. Okay, so kita dah tahu size dia 1000 kali 300. So kita create. Okay, so dia akan keluar template mengikut size yang kita masukkan. Okay, so di sinilah cikgu akan buat design cikgu. So cikgu akan masukkan lah, kalau cikgu nak masukkan background, cikgu boleh pergi background ataupun ada background yang cikgu dah ada
cikgu boleh download. Okay, cikgu boleh download dan masukkan. Ini contohlah background. Okay, contoh nak masuk background. Atau cikgu boleh masukkan background cikgu sendiri. Dengan cara yang saya bagi tahulah, pergi pada upload. Okay, ambil background cikgu daripada mana, upload media. Upload lah. Daripada device ke, daripada Facebook ke, daripada Google Drive, Instagram ataupun Dropbox. Okay, saya nak kongsi satu, lari sikit pada Canva. Satu aplikasi yang cikgu boleh cari background yang cantik-cantik. Okay, selain daripada Google, cikgu malas dan nak search banyak-banyak, cikgu boleh guna Pinterest ni. Okay, Pinterest. Dalam Pinterest ni pun ada banyak clip art, ada banyak design yang kita boleh cari untuk background. Okay, satu kelebihan Pinterest, bila cikgu dah ada account, cikgu boleh save background cikgu yang cikgu dah cari dan cikgu guna untuk rujukan cikgu nak guna balik selepas tu. Okay, macam saya dah ada lah. Saya boleh ambil balik clip art ke apa yang saya nak guna, saya boleh download balik. Okay, ini Pinterest lah, tempat cikgu boleh cari juga background untuk buat PowerPoint ke, untuk buat backdrop ke, apa-apa sahaja dalam ni. Nak cari clip art ke, semua ada dalam ni, dalam Pinterest. Dan cikgu boleh save. Okay, so di sini kita boleh buatlah rekaan kita. Bila masuk gambar, kita boleh adjust transition dia, nak bagi malap sikit, kita nak bagi efek dia. Sinilah cikgu nak berkarya. Okay, cikgu nak bagi efek, bagi fotogenik ni cikgu boleh pilih, nak bagi nampak klasik ke, boleh pilih kat sini. So dia akan berubah. Okay, sama juga bila cikgu dah masuk background, cikgu masukkan tulisan. Tulisan ada banyak. Okay, dekat teks ni dia dah ada yang dah siap. Contoh cikgu boleh pilih yang dah ada. Okay, sama ada cikgu nak masukkan heading, dia ada pilihan dia. Tajuk besar kita panggil heading. Okay, masukkan. Cikgu tulis tajuk situ. Okay, samalah, kita boleh ubah tulisan dia guna type font yang ada. Okay, ni saya tak dapat premium ni sebab saya guna email, bukan email MOE rasanya ni. Saya kena tukar MOE balik sebab saya guna Sri Hasmi Omar. Okay, so saya kena guna design yang ni. So cikgu kena buat sini lah. Ada tak sekejap? Saya cari balik. Make sure yang cikgu buat itu mesti di email MOE lah, baru dapat akses penuh. Kalau cikgu buat email personal macam saya ni lah, dia takkan dapat penuh tulisan dia. Okay, nampak tak tulisan dia ada yang tak dapat kan? Yang ni semua kena beli. Berbeza dengan MOE. Kalau MOE ni tak ada ni, semua kita dapat. Okay, ni contoh lah. So cikgu boleh buat kat sini kan, nak masukkan picture, upload. Cikgu pilih picture yang cikgu dah ada. Okay, so boleh masuk kat sini. Itu untuk buat banner ke, nak buat brochure ke. Caranya beginilah. Asalnya benda ni tak ada apa kot. Semua boleh cuba sebab benda ni dia kena explore. Dan benda ni saya rasa cikgu pun dah rasanya semua pun dah tahu nak buat macam mana. Okay, boleh pilih template dia. Ataupun cikgu nak ubah, okay, cikgu nak buat satu heading dekat cikgu punya Google Classroom cikgu. Okay, Google Classroom cikgu nak buat kepala atas dia tu berbeza. Dalam ni ada design dia, cikgu boleh pilih kat sini. Apa namanya? Lupa pula. Ni infografik. Infografik ni pun cikgu boleh guna macam nak minta murid kita
Cikgu bagi ikut topik, maksudnya cikgu nak buat satu nota yang lengkap untuk satu bab tapi nak pecahkan ikut kumpulan. So murid-murid dia boleh buat guna infografik untuk topik-topik dia. Infografik dia akan jadi bentuk ni. So kita boleh kumpulkan nota yang dah siap dan kita boleh share dengan budak-budak kita. Tapi dia orang yang buat, kita hanya share di Google Classroom nanti. Boleh juga jadi aktiviti secara offline. Secara offline. Ataupun cikgu jadi tiba-tiba jadi penceramah ke apa, cikgu nak buat countdown kan. Cikgu boleh guna countdown. Maksudnya cikgu masukkan cikgu punya gambar dalam ni. Ni kita guna bahagian Instagram post. Maksudnya cikgu nak post di Instagram ataupun mana-mana social media. Okay, untuk program cikgu nak buat countdown. Okay, cikgu boleh buatlah countdown tu. Okay, kita ambil Instagram post. Okay, template dia, kita tarik je countdown. Okay, so kita pilih dekat sini. Cikgu nak guna countdown yang mana. Kalau cikgu nak ambil yang ni, okay, kita pilih yang ni. Cikgu nak masukkan dalam ni gambar cikgu. Cikgu klik delete image. Okay, kemudian pergi pada bahagian upload. Ambil je gambar cikgu ni. Masuk dalam ni. Dia automatik. Double klik. Kenapa tak jadi pula ni? Sekejap no. Dia masuk. Dia akan masuk. Drag je masuk dalam tu. Okay, so sini cikgu boleh ubah lah. Contoh nak tambah program motivasi, one day left. Boleh juga. Untuk Instagram. So kalau nak buat, nak countdown banyak-banyak, kita duplicate sahaja. Okay, kita duplicate benda ni. Dengan cara ni, duplicate page. Okay, so yang ni kita tukar kepada frame yang kedua. Pergi pada elemen. Okay, kita ambil frame. Dia akan keluar frame. So kita cari yang nombor 2. Ada banyak ABC. Ni semua yang boleh letak gambar. Okay, so kita buang yang nombor 1 ni, masuk tu sampah. Dia masuk tu sampah ya. Okay. Min, maknanya kalau kita nak masukkan gambar kita, kita ambil template yang ada gambar. Ambil frame ni. Ni frame ni, semua yang boleh masuk gambar. Pilih je nak bentuk macam mana. Kalau kita tak pilih tu, kita macam bahasa yang tak berapa ceriknya, kita insert biasa boleh? Boleh. Kalau ni nak bagi nampak comel sikit ke, kita gunalah frame yang bentuk-bentuk lain ni. Kita boleh guna bentuk yang lain lah. Buang yang ni. Okay, contoh saya nak ambil frame yang ni kan. So dalam ni kita boleh letak gambar. Yang mana semua frame ni, semua boleh isi gambar di dalam ni. Kita kena drag masuk. So dia akan drag masuk terus. Okay. So nampaklah frame kita ni berbeza sikit. Ada bentuk macam brush, stroke, okay, water brush. Ni semua cikgu boleh explore lah. Ni semua untuk frame. Ada ABC. Ini salah satu cara dia lah. Okay, saya rasa itu saja kot. Ada soalan cikgu nak tanya, boleh tanya. Sebab Canva ni rasanya cikgu boleh masuk dan explore, tengok dia punya environment dalam tu. Dan sebenarnya benda tu dia dah banyak menyenangkan cikgu. Sebab dia dah ada template yang dia dah buat. Kita hanya pilih sahaja. Ada soalan nak tanya sebelum saya tamatkan? Kalau guna Canva Live tak payah guna Google Meet lah kan? Betul tak? Kalau guna Canva Live tak payah guna Google Meet pun tak apa sebab kita boleh share link itu direct kepada budak-budak. Cumanya kita tak ada record dari segi attendance lah. Kalau ada budak masuk tak bagi nama, kita tak boleh nak klik nama dia.
Tak boleh nak respon dengan budak tak lah. boleh Dia one way attendance. lah kan? Betul tak? Dia one way communication kan? One way jugalah. Semula tak faham kalau kita nak guna Canva tadi kita tak boleh guna Canva, tak payah guna Google Meet, tak faham. Adakah dia sama macam Google Meet yang kita boleh communicate dengan student? Kalau guna Canva Live tu Kak Nik, yang maksudnya tadi kan budak-budak boleh buat ruangan chat, kita ada ruangan chat kita kan. So kita tak guna Google Min, try Min buat Min. Kita masuk. Okay, macam tadi Okay, sekejap I share. Macam yang tadi Min buat tu, Ani sambil-sambil Min nak buka tu lah. Macam Min buat tu, kita boleh communicate guna chat saja. Tapi macam budak tengok kita tengah bercakap tu tak ada lah. Tak ada lah. Okay. Macam ni kan. Kalau nak komunikasi dua hal, mesti kena on dengan Google Meet jugalah. Kena on dengan Google Meet jugalah. Okay, faham. Terima kasih. Tak boleh buka kot. Yang macam ruangan chat tadi, Canva Live tadi tu. Yang tu. Min share screen ni. Share screen, alright. Saya pin muka Min ni. Oh, pin muka saya je. Sekejap Masuk YouTube Alright, sekejap saya cari sekejap. Contoh yang macam ni lah tadi kan. Kita boleh buat live. Ni, pergi download. Bila cikgu dah present. Okay. Cikgu kena share lah. Cikgu ni Canva Live ni. Yang ni lah maksudnya kita boleh buat sesi soal jawab ke. Kita nak buat ruangan chat ke di sini. Start new section. Okay. So student dia kena masuk ikut Canva Live. Dan dia kena masuk kod. So sini kita boleh buat ruangan chatting. Okay. Ruangan chat kita. Kalau kita dah copy invitation masih lagi kena masuk kod ya? Tak payahlah. Dia just terus klik pada link ni lah. Kita copy, kalau cikgu dah copy ni, dia klik pada link sahaja. Saya bagi link. Okay. Tapi cikgu kena ingat, kalau cikgu tak end presentation tu dia akan live sepanjang tu. Sampai habis dia akan live. Cikgu keluar pun dia masih lagi present. Sebab cikgu tak end live. Cikgu tak end. Cikgu kena klik end. Once dah habis, kena klik end session. Kalau kita tak klik end session tu, benda ni live sepanjang masa. Min, adakah chat murid tu akan di-save juga? Adakah dia akan di-record benda ni? Jawapan budak ataupun chatting budak. Jawapan budak. Yes. Jawapan budak. Chatting budak ya. Saya pun tak pernah lagi buat live sebenarnya. Saya pun tak pernah buat live lagi Kak Nik. Tak pernah mencuba secara ni live ni. Ya, maksudnya dia lebih kurang macam kita buat sekarang lah kan. Macam Min tengah belajar Google Meet, lepas tu Min pasang Canva live macam tu kan. Ya. Maksudnya dia tak ada save live tu. Conversation tu. Okay, terima kasih. Cumanya template Canva ni, presentation ni cikgu boleh download dia sama ada dalam bentuk PDF, dalam bentuk JPEG, okay, dalam bentuk MPV pun tak ada masalah lah. Maksudnya cikgu nak save cikgu punya ni, dia ada pelbagai format yang cikgu boleh save. Okay. Kita boleh download ataupun kita boleh share terus. Dan setiap template yang cikgu buat, cikgu kena bagi nama lah. Kalau cikgu tak save atau tak bagi nama dekat sini, dia akan keluar jadi end title. Okay. Tapi kalau dia keluar end title pun tak ada masalah sebenarnya sebab cikgu boleh edit balik dekat sini. Okay, so in case cikgu tak nak guna, cikgu boleh delete design tu. Boleh delete. Delete saja. Itu saja kot. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu Yasmin? Ada apa-apa lagi? Ada soalan ke? Lepas ni boleh buat pertandingan
mencipta backdrop ke Cikgu Min? Ya. Rasanya lepas ni semua cikgu-cikgu semua dah mahir, dah pakar membuat backdrop. Okay. Dan semua dah boleh jadi AJK backdrop. Kita perlukan idea-idea bernas dan kreatif daripada cikgu-cikgu lain. Asyik muka sama buat idea pun sama je, mandom je. Gitu. Okey, terima kasih. Dia sebab ramai yang berbakat ni, saja tak nak tunjuk bakat ni. Okey, terima kasih banyak ya Cikgu Yasmin atas perkongsian hebat sebentar tadi. Cikgu Yasmin yang sentiasa tenang, very calm and composed. Banyak ilmu yang kami telah pelajari. Rasa-rasanya syarat untuk kita tidak lupa, kita kena terus praktikkan. So insyaAllah cikgu-cikgu STO akan terus praktikkan apa yang kami telah pelajari hari ini. So now, last but certainly not the least, is our last presenter for today, who will be sharing with us on Lumi. And even though the Lima platform does not provide Lumi tools, but the organizer feels that this is relevant and useful in our PDPR. So without further ado, I'm proud to invite Cikgu Dr. Nur Faridatul Akmal binti Hasim for her presentation. Please welcome. Okay, boleh dengar ke suara saya? Hello, cikgu boleh dengar ke? Dengar. Boleh jelas. Okay. Boleh. Hai. Slide. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puan Moderator, Cikgu Faniza. Okay, yang berusaha pihak pentadbir kerana memberi peluang dan ruang pada saya pada hari ini untuk berkongsi satu aplikasi yang bukan di dalam Delima. Dan saya hormati juga kepada rakan-rakan guru sekalian yang sanggup lagi menunggu sehingga selesai. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin berkongsi slide. Okay. So kita teruskan dengan slide. Jadi kalau cikgu boleh tengok Lumi Lumi ni sebenarnya dia adalah satu ikon yang cikgu boleh masukkan ke sewaktu PDP berlangsung sebenarnya. Okay? Jadi kita tak menjadi diri kita, cuma kita tukarkan diri kita kepada ikon avatar. Right. So saya akan share slide sekarang. Okay, so sebelum tu kalau biasanya kalau kita dengan budak, kalau cikgu tak nak nampak muka kita kan, di belakang tu kita just nak nampak avatar, dia ada satu butang lagi yang di dalam Lumi ni untuk klik. Jadi cikgu akan lihat hanya ikon avatar sahajalah. Okay. Jadi hari ni petang ni kita cuba sembang-sembang santai cikgu. Saya pun sebenarnya ada hanya 10 slide sahaja. Jadi saya cuba seringkas yang mungkin namun padat Jadi kalau kita tengok satu persatu slide ini. Sekejap saya besarkan dulu. Okay. So ada 3 benda yang cikgu perlu tahu pasal Lumi. Okay, yang pertama, apakah itu Lumi Live. Yang kedua, apakah tujuan Lumi ni. Dan yang ketiga, cara penggunaan Lumi di dalam PDPR kita. Okay, apakah itu Lumi? Untuk pengetahuan cikgu Lumi sebenarnya untuk meningkatkan komunikasi video PDPR kita melalui avatar. Maksud komunikasi video maksudnya sewaktu kita meet online, okay, bersama dengan student. Jadi kita tak berupa macam kita, tetapi kita tukarkan kita kepada bentuk kartun. Jadi ini adalah antara avatar-avatar yang telah saya gunakan di dalam kelas. Okay, ada yang pakai tudung pun ada, tak pakai tudung pun ada. Ini terpulang kepada avatar-avatar yang cikgu sendiri create, yang cikgu nak, macam mana cikgu nak jadi. Okay, seterusnya tujuan Lumi.
Okay, Lumi Live ni sebenarnya dia dapat mengurangkan keletihan kita sewaktu persidangan ataupun sewaktu PDPR online ya. Jadi selain daripada tu dia dapat meningkatkan privacy latar belakang kita. Jadi tak perlulah lagi kita biasanya kalau dalam Google Meet pun ada kan dia background yang kita gunakan tapi masih lagi pada muka kita. So sekarang ni dia dah dapat kurangkan keletihan dengan memek muka kita ke dan sebagainya. Cikgu dah tak student kita dah tak dapat tengok lah. Dia hanya dapat tengok yang avatar yang comel-comel gitu sahaja yang ada kat depan. Okay. Selain daripada tu bagi saya dia cuba kalau sebab tu kita kena ubah-ubahkan ikon avatar ni supaya dia dapat menarik minat murid untuk kekal di dalam PDPR. Okay. Jadi selain daripada itu juga dia dapat menambahkan keyakinan individu ataupun guru yang tengah membuat perbincangan pada hari itu. Okey, ini adalah cara penggunaan Lumi dalam PDPR. Untuk pengetahuan cikgu, saya dah videokan penggunaan Lumi ni sebab kalau saya tak videokan dia akan drag lagi masa kita sebab bila kita install dia akan loading lama sikit. Jadi kita tengok dulu. Okay, cikgu boleh nampak ke video ni? Boleh. Alright. Nampak. Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu, video yang ada di depan ni sebenarnya daripada telefon. Okey, jadi sebenarnya untuk menggunakan Lumi, kita perlukan dua device. Yang pertama, kita mesti download dulu di dalam handset terlebih dahulu. Kemudian kita kena download pula sekali lagi di dalam desktop. Yang ni adalah proses cara macam mana kita nak download di dalam handset kita dulu. Okey, yang pertama cikgu pergilah dekat aplikasi Play Store. Okay, kemudian cikgu klik dekat Play Store dan dekat atas tu cikgu carilah Lumi. Okay. Cikgu type je Lumi. Okay, kat situ pun dah ada Lumi Avatar Application. So cikgu klik kat situ. Kemudian kalau cikgu tengok kalau cikgu tengok kita ada banyak ni, so cikgu pilih yang ikon yang mula-mula sekali. Yang paling atas yang mana ada gambar yang berwarna oranye, yang ada lebih kurang macangan 2 biji mata yang ada kat situ. So cikgu klik yang itu dan cikgu open. Okay. Okay, setelah dia download sepatutnya dia download lama, download dalam cikgu punya telefon. Kemudian akhirnya dia akan appear dalam kita punya telefon lah aplikasi itu. Jadi yang ni saya tunjukkan dia dah ada di dalam aplikasi telefon saya. Ini dia. Okay, jadi dia berada di sini. Jadi cikgu klik bahagian Lumi ni. So memang dia akan jadi download lagi. Okay, dia akan download. So kalau cikgu tengok sebenarnya dekat bahagian bawah ni dia ada butang macam kamera. Kalau siapa yang permulaan baru masuk, so cikgu tak ada apa-apa lagi avatar. So cikgu kena mengambil gambar cikgu lah. Okay, dia akan nampak paparan macam ni kalau cikgu dah klik Lumi tu di aplikasi telefon . Okay, ini adalah avatar yang pernah saya buat lah sebelum ni. Jadi untuk hari ni kita cuba create avatar yang baru. Okay. Ni antara-antara yang saya dah buat. So yang first kali cikgu kena ambil gambar cikgu dulu. So dia akan keluar paparan macam ni. So cikgu just klik. Kemudian dia akan keluar satu ikon untuk muka sahaja. So cikgu akan klik pada muka cikgu. Kemudian cikgu klik tanda right. Kemudian dia Lumi dia cuba mencari avatar yang seakan-akan muka kita. Okay, masih lagi mencari. Okay, dan akhirnya sebenarnya step tu lama, saya dah cut video tu, loading tu lama. Jadi sebenarnya ini adalah antara paparan yang cikgu akan dapat lah. Biasanya dia akan bagi 4 avatar. So cikgu pilihlah yang mana satu yang bersesuai dengan cikgu. Tapi kalau contohnya cikgu tak nak ni, don't worry kita boleh ubah lagi muka kita yang kita nak macam mana. So bila kita dah dapat paparan macam ni, cikgu boleh pilih lah yang mana satu. Memandangkan saya pakai baju kuning hari ni, so saya klik yang berwarna kuning. So kita klik tanda right.
Okay. So nanti itu dia. Dia dah keluar avatar yang kita dah pilih tadi. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini, dia ada butang brush kat sebelah kanan cikgu tadi. Okay, kalau kita tengok ke belakang sikit. Okay, kalau kita tengok yang permulaan dia dah ambil gambar yang kita nak. Kemudian sebelah kanan dia ada picture kat sini dan kita tak payah klik yang ni, kita klik di sebelah yang ada brush ni. So dia akan pergi ke paparan yang seterusnya. Alright, dia dah pergi ke paparan ni cikgu. Jadi kalau cikgu tengok kat sini sebenarnya dia ada banyak ikon-ikon dekat tengah ni. Dia ada baju, dia ada rambut, dia ada janggut, dia ada bentuk muka, dia ada kasut, spek mata dan sebagainya. Jadi kita cuba satu-satu. Okay, yang ni rambut dululah ya. Okay, so kalau kita tengok rambut apa cikgu nak pilih colour, terpulang pada cikgu. So saya pilih warna hitam lah. Alright. So kemudian kalau ni ada janggut ataupun nak berjanggut ataupun nak berkumis ataupun tak nak apa-apa, kosong pun boleh, cikgu just klik je. Kalau nak berjanggut tadi kita boleh klik yang janggut lah. Okay. Ni contoh cikgu lelaki lah, boleh buat lah kalau nak berjanggut. Okay. So boleh pilih juga bentuk muka, lonjong, panjang, bulat. Memandangkan kita musim PKP ni, so saya pilih yang cabi sikit lah. Alright, so saya nak ubah, saya nak tukarkan, saya tak nak ada janggut ni, so kita ubahkan balik. So kita buanglah yang janggut, kita pilih yang kosong. Jadi macam tadilah bentuk muka tadi, kita ada yang kita ada yang kurus, gemuk. Terpulang kepada cikgu, cikgu nak bentuk muka cikgu macam mana. Ini yang kurus, yang lonjong, yang bentuk cabi. Tapi hari ni saya pilih yang bentuk cabi. Alright, seterusnya. Cikgu boleh klik lagi. Dia ala-ala macam budak-budak tadika punya cikgu untuk main. So kat sini untuk pilihan baju pula, kita ada banyak pilihan-pilihan baju yang cikgu boleh pilih. Tapi hari ni saya nak pilih lab coat. So kita nak pakai lab coat. Kemudian ikut terpulang pada cikgu lah nak pilih baju mana, banyak lagi yang ada. Dan saya juga memandangkan saya pakai baju kuning hari ni, yang di bahagian baju di bahagian tengah tu saya nak tukarkan kepada warna kuning. So cikgu boleh adjust warna lah yang cikgu nak. Sama ada pink ke. So saya ambil warna kuning. Alright. Apabila cikgu dah selesai pilih, so kalau saya nak pilih lagi untuk seluar. So memandangkan saya pakai seluar lebih ala-ala coklat, so kita boleh coklat. Kasut pula saya nak pilih warna hitam. So dia terpapar kat situ warna hitam. Kalau cikgu yang berkacamata boleh nak cuba nak pakai yang mana-mana satu kacamata, tapi untuk kali ni saya tak pilih lah untuk pakai kacamata. Seterusnya yang ni mungkin cikgu-cikgu fast, mungkin cikgu-cikgu yang bilik-bilik guru atas mungkin suka sangat benda ni. Cikgu Nuraihan mungkin suka benda-benda ni. Saya ni kalau bentuk yang sebenar memang tak akan lah kan, dah pakai blusher dan sebagainya. Tapi sebab dia avatar, so memang bubuh lah benda-benda ni. Nak juga kan. So boleh pilih sama ada warna merah terang ataupun tak terang. So kita boleh pilih lah lipstick yang terang ke tak terang. Bila cikgu dah buat, cikgu save sahaja. Cikgu tekan klik butang save tu. So yang ni pula kita nak tengok lagi apa lagi yang ada. Yang ni saya letakkan sedikit bintik-bintik hitam di muka. Kemudian kita nak tengok bahagian mata pula. Kalau cikgu nak pakai eyeshadow ke, bolehlah letak. Kalau tak nak pakai pun tak apa. So saya nak pakai, memandangkan di avatar je kan. So dia makan, ni terlampau terang sangat. So kita tengok yang biasa-biasa je. Dia kurang sama dengan baju hari ni nak pakai. So kita save. So seterusnya apa lagi cikgu, kita boleh klik yang bahagian topi lah. Kalau cikgu nak pakai topi, cikgu nak pakai tudung, cikgu nak pakai apa lagi, urban dan sebagainya lah. Cikgu boleh pilih apa sahaja yang disediakan. Tapi yang saya dah check kat sini, sebenarnya tudung hanya ada berwarna pink saja cikgu. Dia tak ada warna lain. So kita pilih kain tudung lah yang berwarna pink untuk pakai pada hari ni.
Itu dia. Okay. Seterusnya kita juga boleh pilih kalau cikgu nak lepas save lah, cikgu boleh pilih yang seterusnya sama ada nak pakai mask ataupun tak nak pakai mask pun tak apa. Kalau nak pakai mask yang ini dia tekan tutup lah, tapi boleh masih lagi boleh dengar suara kita kan. So kalau tak nak pakai mask pun tak apa, kita tak payah pakai mask. Okay. Okay, dan seterusnya. Okay, kalau kita lihat bahagian mata. Okay, takut cikgu nak letak lah saya pun tak pasti apa, maskara ke yang gelap ke cerah ke, terpulang kepada cikgu nak ambil yang mana. Jadi untuk hari ni saya pilih yang bulu mata yang banyak sikit. Okay, yang ni. Okay. Right, so saya save dan saya rasa ini sahaja yang saya nak avatar di dalam telefon untuk dipersembahkan kepada pelajar dalam Meet online. Okay, ni kita baru siap untuk satu sesi sebenarnya. Okay, step yang pertama. Alright. Okay. Kejap Dr. Gemma. Aduh, makcik tadi tu ketinggalan. Memang dari awal tadi tu sebab ada panggilan telefon. Okay. Minta maaf ya orang lain. Minta maaf. Kena install dekat laptop ya? Kita kena install dekat dua benda. Satu handset. Okay. Aplikasi Lumi. Kemudian baru kita Lumi. Kemudian bila kita install, kita akan buat semua avatar-avatar kita di dalam handset. Tapi kita tak boleh buat di dalam desktop sebenarnya. Okay. Ini hanyalah di handset sahaja yang boleh kita edit apa sahaja yang kita nak untuk kita pakai untuk dipersembahkan pada pelajar pada hari itu. Okay, Lumi Okay, baik. Terima kasih. Okay, sama. Okay, seterusnya. Okay, itu adalah step yang pertama cikgu. So kita akan pergi kepada step yang kedua. Okay, sebenarnya step ni step pertama, step kedua ni hanya sekali sahaja kita buat. Selepas tu kita dah boleh guna macam biasa dah. Okay, kecuali kalau kita ada nak ubah lagi avatar kita, so kita akan tengok balik di dalam handset dan dia akan appear di dalam kita punya desktop. Okay, step yang kedua, ini mestilah kita download aplikasi Lumi Live ni di dalam desktop pula. Tadi dah kita download di handset, sekarang ni kita download di desktop pula. So kita just klik dulu kat sini. Okay. Yang ni pun minta maaf lah saya terus buat video sebab loading tu lama, makan masa. Jadi cikgu type sahaja Lumi Live. Okay, Lumi Live download for Windows 10. Ataupun cikgu type Lumi Live download pun dah cukup sebenarnya, dia akan keluar. Okay, dia akan keluar paparan yang macam ni cikgu. Jadi yang mana satu cikgu perlu ambil, cikgu perlu pergi ke download Lumi Live yang bahagian atas sekali. Okay, seterusnya kita akan nampak benda ni lah. Okay, dia akan keluar appear benda ni. So kita ada 3 step to get started. Okay, step number 1, get Lumi Live. Maksudnya kita download kat sini. Okay, step number 2, create your avatar. Sebenarnya step yang kedua ni kita dah buat tadi awal-awal tadi di dalam handset. Dan yang ketiga grab your headset. So kita pergi ke yang nombor 1 ni, cikgu kena download di dalam desktop cikgu. So cikgu perlu pergi sama ada, bergantung pada desktop cikgu lah, sama ada cikgu menggunakan Mac, cikgu download dari bahagian Mac. Kalau cikgu menggunakan Windows, cikgu download pada Windows. Kalau cikgu menggunakan Windows ARM, cikgu download pada Windows ARM. Okay, jadi saya dah cuba sebenarnya kalau menggunakan laptop terlampau lama, sebab kalau yang Mac saya tu terlampau lama, yang awal-awal kemunculan Mac ni, masa tu dah beli tapi sekarang ni masih lagi boleh pakai. Bila saya cuba tak dapat, dia kena yang versi terkini sikit. Okay, jadi bila kita dah download, dia akan appear di dalam desktop kita lah, dia punya aplikasi ni. Okay. Dia download dekat Windows. Saya download untuk Windows. So apabila dah download, nanti dia akan keluar bentuk Lumi ni cikgu. Ni yang gambar yang kita ambil tadi lah, Lumi Live.
So untuk buat PDP online, cikgu just klik Lumi Live kat sini. Okay, klik sahaja Lumi Live dan akhirnya dia akan terus pergi ke satu paparan lah. Okay, paparan Lumi. Okay, saya stop kat sini sebab benda yang kat belakang ni dia adalah sama dengan apa yang saya nak tunjuk sebenarnya. Okay, saya stop kat sini. So kita terus pergi ke yang real punya. Okay. Okay, yang real sekejap lagi saya tunjuk. Ya, bila kita paparan kepada desktop, kita dah ada Lumi di desktop, kita ada dah Lumi di handset. So saya akan tunjuk selepas ni apa yang akan berlaku. Okay. So saya end show sekejap. Okay, saya akan buka paparan Lumi ni. Okay, cikgu boleh nampak ke paparan Lumi saya sekarang? Boleh nampak ya? Okay, yang ni yang saya buat hari ni. Pada hari ni saya gunakan avatar ini. Tapi kalau yang saya nak klik yang tadi, kalau cikgu tengok di bahagian bawah ni, ini adalah semua avatar-avatar yang telah saya gunakan di dalam kelas lah. Okay, jadi ada daripada start yang lelaki sehingga yang ke belakang dia ada Roblox, dia ada bentuk haiwan monyet, dia ada Doraemon ni. Yang ni semua telah diberi secara percuma. Start daripada pakai tudung ni sehingga ke depan ni adalah avatar yang telah diciptakan sendiri oleh saya di dalam handset. Okay, jadi bila kita masukkan dalam handset, avatar yang step yang pertama tadi, dia akan appear di dalam Lumi laptop cikgu di desktop. Okay, jadi kalau yang tadi, yang ini. Sekejap dia loading. Okay, okay, jadi cikgu akan nampak paparan ini sebenarnya. Okay, bila cikgu nampak paparan ini, cikgu perlu buka juga, satu cikgu perlu buka Google Meet, satu lagi Lumi. Lumi ni cikgu kena hidupkan dia juga di laptop cikgu, di desktop cikgu. So bila kita klik kat sini, kalau cikgu tengok di bahagian bawah ni, kita ada environment. Untuk environment dia ada banyak, sama ada color, nak latar belakang cikgu just color sahaja pun boleh. Atau cikgu nak ambil environment yang lain, contohnya dalam office. Okay, kalau dalam office cikgu boleh pilih lah nak bentuk yang ni ataupun bentuk yang ni. Dia lebih kurang sama macam background Meet online. Okay. So kalau cikgu nak dalam nature pun boleh macam tadi, ataupun dalam school pun boleh, mungkin dalam bilik kuliah. Okay, ni dalam kelas. Okay, jadi cikgu dah boleh tengok kat sini. Jadi kalau cikgu tengokkan bahagian Lumi ni, dekat bahagian butang atas ni dia ada setting. Okay, dia ada setting. Jadi kalau cikgu klik setting tu, okay, dia akan terpapar benda ni. Bila cikgu tengok terpapar benda ni, yang ni saya menggunakan akaun sekolah Akmal Smart, Akmal SMKPP untuk wujudkan Lumi. Okay. Jadi untuk display nama ni cikgu boleh tukar lah. Yang ni saya tulis Cikgu Nur Farida Akmal. Cikgu boleh tukar lah, kalau cikgu nak Cikgu Nur Faridatul saja pun boleh. Nanti dia akan appear dekat kita punya screen pun Cikgu Nur Faridatul lah. So seterusnya untuk choose microphone, cikgu boleh letak. Okay, cikgu boleh pilih lah. Sama ada cikgu menggunakan mikrofon biasa ataupun ada sambungan mikrofon yang lain. So dia akan letak kat sini. So cikgu ada juga video AR, mode dan sebagainya. Yang ni kejap lagi kita akan tengok. Okay. Dan biasanya saya tak edit lah. Kita tak akan ubah apa-apa kat sini kecuali bahagian mirror my video. Kalau bahagian mirror my video ni, kita akan tengok sama ada dipantulkan ataupun tidak untuk bahagian nama tu ya. Okay. Jadi kita tutup. Okay. Okay, moderator, Cikgu Faniza, kat sini azan lah, boleh saya stop sekejap? Boleh. Okay.
Baik cikgu, kita teruskan lagi. Okey, jadi kalau kita tengok cikgu kat sini kita ada dekat atas ni yang tadi tak semena-mena gelap pula dari dia. Okey. Dia ada butang setting tadi saya dah tunjuk. So cikgu, saya rasa cikgu tak perlulah usi apa-apa kecuali untuk bahagian display nama boleh tukar kepada nama cikgu. Okey, dan juga kalau ada mirror lah untuk kalau dia ada reflect, so cikgu boleh tukar je. Okey, seterusnya ikon dekat bawah ni yang sangat menarik adalah ikon di bawah ni. So kalau cikgu nak cakap hi, okey, saya buka yang ni dulu. Kalau cikgu pergi ke ikon yang di tengah-tengah ni untuk bahagian video ni cikgu akan nampak saya sekali ada kat belakang. Okey, tapi kalau cikgu klik yang dekat bahagian yang depan ni dia hanya ada avatar sahaja. Okey. Tapi yang bestnya apabila cikgu klik di bahagian AR. AR adalah augmented reality yang sinonim dengan kita adalah revolusi industri 4.0, yang mana bila kita klik di bahagian butang 4 ni, AR ni, so cikgu boleh tengok tak? Dia hanya kartun muka sahaja avatar tapi badan masih lagi cikgu. Dan yang bestnya kalau cikgu nak bercakap dengan student, kalau cikgu tengok dekat, kalau cikgu kenyit mata, ni saya tengah kenyit mata so cikgu akan nampak paparan macam tu juga. Kalau tiba-tiba cikgu buka mata, so cikgu suruh student nganga, misalnya nganga, so dia akan nganga. Kalau cikgu suruh jelir, dia akan jelir. Okay, dia akan ikut apa pemimik muka kita. Kalau tiba-tiba cikgu nak marah kepada student, so tapi dalam bentuk yang avatar yang cute-cute kan, jadi nak marah tak berapa nak marah sangat lah. So cikgu boleh kerutkan kening untuk marah. Sekarang ni saya tengah kerutkan kening. Okay, jadi bila cikgu buat macam ni, so budak akan takut lah kot kalau kita tengok menggerunkan kan. So mungkin budak budak lebih seronok lah kot. So cerahlah sikit biji mata dia untuk dalam PDPR online kita. Selain daripada tu cikgu, yang bestnya juga dia ada ikon di bahagian tepi ni. Okay, ikon tambah ni Okay, dia tak dapat ikon. Dia tak dapat ikon sebab kita klik di bahagian layout Kalau kita di bahagian mode TV ataupun mode video ataupun kita di bahagian hanya avatar sahaja, yang ni cikgu boleh klik di bahagian kat sini sama ada cikgu nak beritahu cikgu nak cakap okay, Assalamualaikum, contoh tangan dia macam tu. Sebab avatar ni muka sahaja bergerak, tangan dia sama je, dia tak akan ikut kita. Okay, jadi kalau cikgu nak tepuk tangan pun boleh. Kalau cikgu nak tanya siapa yang tak faham boleh angkat tangan pun boleh. Kalau macam yang tadi cikgu nak suruh dia senyap. Okay, tolong diam di dalam kelas saya sekarang. Okay, misalnya dia ada banyak ikon-ikon kat sini, pilihan yang diberilah. Nak ikon gelap ke tahu pun semua boleh ada kat sini. Jadi untuk bahagian video ni yang bestnya sebenarnya kalau betul-betul dia duduk di bahagian avatar saja. Kalau cikgu bergerak ke kanan, dia pun akan bergerak ke kanan. Kalau cikgu bergerak ke kiri, dia akan ikut cikgu. Cikgu bergerak ke depan dan cikgu bergerak ke belakang juga, semua dia akan ikut apa yang kita tengah lakukan kecuali tangan sahaja. So kalau untuk tangan ni cikgu boleh ambil di bahagian ikon tepi yang saya nyatakan tadi. Okay, saya rasa setakat ni dulu perkongsian saya. Jadi sebelum saya kita tamat, ada apa-apa persoalan daripada cikgu? Dr. Akmal nak tanya. Ya. Sekarang ni macam Dr. Akmal letak dekat GM tu macam mana? Okey, cara untuk letakkan kepada GM. Okey, kita sambung lagi sekejap untuk bahagian tak habis lagi dekat bahagian PowerPoint tadi. Okey, untuk bahagian PowerPoint macam mana kita nak letak di dalam Google Meet. Okey. So yang pertama cikgu mestilah klik Lumi terlebih dahulu. Sebelum kita nak buka tu kita klik Lumi. Okey. Kemudian baru cikgu buka Google Meet cikgu. Okey. Yang kedua, sebenarnya bila kita nak join Google Meet dia akan nampak macam ni. Tapi bila kita dah klik pada Lumi tu awal-awal, sebenarnya paparan ini akan keluar. Paparan Lumi tu dia dah akan keluar. Okay. Jadi cikgu kalau cikgu nak change Lumi ni, katakanlah kita ada mesyuarat yang mesyuarat sekolah ke misalnya kan, takkanlah kita nak guna avatar. So kita guna yang real kita. So cikgu pergi ke titik 3 ni. Okay.
titik 3, sebelum cikgu join, cikgu pergi ke titik 3, kemudian dia akan keluar ke paparan yang kedua, itu paparan setting kat sini. Okey, kemudian cikgu klik setting, dia akan pergi ada dua benda, audio dan juga video. Kemudian kat sini cikgu akan nampak, cikgu akan klik bahagian video lah. Cikgu akan klik bahagian video dan kita akan nampak satu kamera kat sini. Sekarang ni dia dalam mode Lumi Live, sebab tu dia tertera Lumi Live. Seandainya cikgu nak kepada mode webcam biasa, so cikgu boleh klik di bahagian atas HD webcam ni. So dia akan kembali kepada paparan asal muka kita lah. Yang macam kita biasa buat Google Online. Okay. Menjawab ke soalan Fatimah tadi? Okay, try. Okay. Maybe Dr. Akmal tunjuk satu yang live, how it works from the point when you switch on your nampak tak saya? Tu Ustazah Fatimah. Okay. Tapi maybe kita boleh cubalah kot. Okay. Yang penting kita kena ada di bahagian telefon dulu dan kemudian baru kita download di bahagian Lumi. Okay, contohnya, yang ni saya buka satu paparan baru sekejap. Okay, contohnya kita masuk paparan kita, Google Meet kita ni. Okay, kalau cikgu boleh nampak kan? Okay, ni paparan yang sekolah. So yang tadilah bila kita buka, so kita akan nampak paparan sebelum tu kita tak join lagi. Cikgu perlu klik 3 butang di atas ni. Kalau cikgu klik di bahagian 3 butang di atas, cikgu ambil bahagian setting. Okay. Kemudian kita pergi kepada video. Kemudian kita pergi kepada bahagian HD webcam. So bila kalau pergi kepada HD webcam, dia akan keluar yang biasa balik. Sorry. Ni dia dah. Boleh ambil yang dekat bawah ni pun. Yang 3 titik. 3 titik pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Jadi sebenarnya cikgu kena download dulu. Kemudian baru dia akan dapat. Dah siap avatar. Okay. Kak Manira boleh teruskan di desktop pula. Okay. Sebenarnya dia sangat menyeronokkan bila kita dah penat kat belakang tu kan. Jadi student dia pada mula-mula yang saya guna nampak impress jugalah dengan student tu. Dia cikgu ingat ke ingat ke video ke apa. Tapi bila kita marah dia tu, awak tak siap lagi rambut saya. Bila memek muka kita tu ada kat situ, jadi dia cikgu lah. Tu permulaannya lah. Tapi mungkin bila dah biasa tu yang saya terpaksa guna ikon-ikon yang avatar-avatar yang lain untuk merancakkan perhatian lagi murid supaya tak lara lagi, tak luar daripada kita punya online class. Okay. Okay, cikgu ada sebarang pertanyaan. Saya stop dulu present. Okay, cikgu-cikgu yang ada soalan boleh kemukakan soalan. Cikgu-cikgu diam ni, semua orang dah lapang dah tu, tahu dah. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak Cikgu Dr. Akmal atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Pihak majlis ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua tenaga pengajar kita pada hari ini yang telah banyak berkongsi ilmu yang dapat kita praktikkan supaya PDPR lebih berkesan. Dan semua guru yang telah memberi kerjasama dan komitmen dalam menjayakan program kita pada hari ini. So we have to remember that learning does not end because learning is a lifelong process, and for us to live life to the fullest, we must continue looking for ways to improve ourselves. And we cannot avoid using technology in education because with technology, there are no limitations, and let's not forget our main goal is to improve our students' performance, bringing out the best in them. So sehingga kita berjumpa lagi dalam Ladap 4 siri 2 di mana kita akan belajar 4 lagi tools yang menarik dari 4 lagi tenaga pengajar STO. Sekian, ampun dan maaf sekiranya sepanjang majlis berlangsung terdapat salah dan silap dari saya. Yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Puan Hasni untuk
sekiranya ada maklumat yang hendak disampaikan. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Okey, saya kira tidak ada apa lagi untuk kita sampaikan, cuma cukup rasa teruja dan seronok dengan perkongsian yang hebat-hebat daripada kira penceramah kita semua. Dan jangan lupa untuk semua klik untuk dapatkan sijil, sama ada peserta atau urustia termasuk presenter semua akan mendapat sijil dan boleh print sendiri. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kita akan jumpa lagi dalam sesi yang kedua. Semoga apa yang dikongsi ini dapat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada murid khususnya. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okey, sekian saja. Ya, sekian saja majlis kita pada hari ini. Have a nice day everyone. Thank you very much. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Have a nice day. Okay, terima kasih semua. Syida boleh hantar semula